Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini saja kita telah mengadakan dua program yang berkaitan dengan persawanan. Pada petang tadi jam 3 kita telah membuat penyerahan anak angkat. Proses program penyerahan anak angkat bagi menumpukan semangat persawanan dalam kalangan pelajar-pelajar yang kita serahkan kepada keluarga yang berlatar belakangkan usahawan. Seramai 200 orang telah terlibat pelajar-pelajar dan diserahkan kepada 100 keluarga angkat. Dan pada petang ini juga dalam agenda yang sama mengenai pembangunan ataupun memupuk semangat keusahawanan, kita telah melihat tadi program usahawan cilik yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah rendah. Ini satu perkara yang saya rasa sangat penting, pemupukan ataupun membangunkan semangat ataupun minat keusahawanan ini sangat berkesan kalau dilakukan dari peringkat awal. Itu kepahaman kita. Jadi kita telah mengadakan satu program khusus untuk menggalakkan semangat keusahawanan ini dari mula lagi. Dan ianya melibatkan sekolah-sekolah rendah di daerah Mesut yang jumlahnya sebanyak 47 yang kita jemput, dan saya difahamkan ada 30 lebih penyertaan, 35 penyertaan dalam program-program keusahawanan ini. Dan anak-anak murid ini yang merupakan murid darjah 4 ke atas, mereka mengadakan program-program sendiri untuk mengeluarkan produk-produk yang mempunyai nilai keusahawanan. Dan kita telah nampak tadi mereka telah diberi penghargaan atas kejayaan masing-masing lah. Dan ini semua sebenarnya adalah satu agenda, salah satu daripada agenda yang dilakukan oleh pihak Universiti Malaysia Kelantan. Seperti yang kita ketahui, UMK ini merupakan universiti yang berteraskan keusahawanan. Jadi kita telah selain daripada program akademik yang kita tawarkan, kita pastikan bahawa pelajar-pelajar dia terdedah dengan keusahawanan bersama dengan usahawan-usahawan di luar secara langsung. Apa ni setakat ni adakah ini yang pertama ataupun sebelum ni dah ada? Untuk program yang serupa ini, ini merupakan projek yang pertama lah. Keusahawanan pertama di Terengganu. Dan kita pilih Terengganu sebab kita mendapat satu, kita tahu pencapaian ataupun prestasi pelajar-pelajar di Terengganu ini sendiri, dan kedua kita mendapat kerjasama yang sangat baik daripada pihak sekolah yang kita telah jadikan sebagai sekolah angkat, dan sekolah ini kita tahu juga merupakan satu sekolah prestasi tinggi negara yang merupakan hanya 222 saja dalam negara pada masa sekarang. Di Kelantan ada? Di Kelantan kita belum laksanakan program celik usahawan yang belum. Sasaran UMK nak apa? Kita akan mengadakan bukan sahaja di kawasan ini, kita akan juga pergi ke Sabah, Sarawak dan juga negara-negara ASEAN yang lain. Dan kita tahu kita akan masuk kepada ASEAN Community 2015. Jadi saya rasa adalah satu langkah yang sesuai untuk kita mengembangkan sayap kita ke negara-negara ASEAN 10. Pengisian dia apa? Pengisian dia kepada pelajar-pelajar UMK, mereka diberi pendedahan. Selain daripada program akademik yang mereka ikut, mereka akan mengikuti program khusus mengenai modul-modul keusahawanan. Dan mereka juga membuat profil sendiri, melihat kepada apa kecenderungan keusahawanan bagi diri masing-masing. Dan mereka kita dedahkan kepada pengusaha-pengusaha sendiri yang terlibat adalah pengusaha-pengusaha dalam kalangan masyarakat. Jadi mereka akan mendapat pendedahan secara langsung bersama-sama keluarga angkat mereka. Pencapaian UMK sekarang macam mana? Keusahawanan. Okey, peringkat keusahawanan dalam pendidikan keusahawanan, kita hanyalah satu-satunya universiti dalam Malaysia yang bekerjasama dengan Babson College di Boston. Mendapat pengiktirafan daripada Boston. Boston adalah institusi keusahawanan nombor 1 di dunia. Jadi kita terpilih hanya satu-satunya di Malaysia. Dan kita masuk dalam League Global Entrepreneurship Consortium Education
yang berpangkalan di Boston, ya. Dan selain daripada itu, kita juga telah dipilih, ya, salah satu daripada 5 institusi IPTA awam, ya, dalam bidang keusahawanan. Kita masuk final antara 5 IPTA awam. Dan selain daripada itu hanya dari segi pencapaian luaran. Yang paling penting adalah program-program akademik kita. Ya, kita telah bangunkan, ya, supaya apabila graduan keluar daripada universiti, mereka mempunyai ciri-ciri keusahawanan yang tinggi. Dan ini telah kita pastikan satu, daripada program-program akademik kita sendiri. Ya, kita pastikan mempunyai apa saja program akademik yang mereka ikuti perlu ada ciri-ciri keusahawanan. Sama ada saya langsung atau tak langsung. Dalam konteks akademik kita panggil lateral and vertical approach. Melintang dan menegak. Bermakna secara terus dan langsung atau tidak langsung, secara akademik dan kurikulum dilakukan bersekali. Dan saya juga telah beri telah membuat pengumuman yang lepas bahawa UMK akan membuat satu perubahan struktur akademik yang sangat unik, di mana pelajar-pelajar akan dibenarkan berada dalam kampus dalam tempoh maksimum 7 tahun, bukan 4 tahun seperti biasa. Bermakna mereka boleh, di samping mengikuti pengajian, mendaftarkan syarikat secara benar-benar syarikat dan mendapat semester off, dan bila bersedia disambung balik belajar dan sebagainya. Dan dalam tempoh itu mereka akan diberi mentor daripada kalangan usahawanan dan juga daripada kalangan pensyarah-pensyarah. Ini satu perkara yang saya rasa belum dilakukan dalam negara. Within 7 years, they can get their degree. So a total flexibility for the student untuk melakukan akademik dan juga bidang keusahawanan. Sekarang ni ada hasil lagi lah. Baru umumkan tahun ini. Sebab mereka perlu menjalani sekurang-kurangnya 1 tahun pengajian dulu. Selepas itu boleh memilih track itu. Ini saya namakan multi-tracking education system. Selain daripada keusahawanan, mereka boleh juga terdiri daripada ahli-ahli sukan, ya. Dan juga kita ada satu program yang dikenalkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Idris Yusof. Ini pun satu projek khas khusus yang diberi idea oleh Datuk Seri Idris, di mana kita panggil 2+2. 2+2, 2 tahun akademik dan 2 tahun penceburkan diri dalam bidang keusahawanan secara langsung. Yang penceburkan diri dalam bidang keusahawanan itu kita bagi kredit. Ini peranan TNC Akademik dan juga Senat saya, ya, Senat UMK, untuk menentukan supaya program itu distrukturkan supaya boleh satu, ya, ada input akademiknya, dan kedua mempunyai boleh dinilai, akhirnya boleh ditranslate kepada ijazah. Yang ini telah kita dapat kerjasama daripada MQA, sebab mesti dapat iktirafan daripada Badan Kelayakan Malaysia. So yang ini saya rasa satu program yang sangat-sangat penting kepada negara. Dan dari segi syarat masuk, kita juga akan memberi sedikit kelonggaran dari segi kelayakan akademik. Sebab kita tahu orang yang terjebur dalam keusahawanan ni mereka yang memang kurang akademik dan sebagainya. Jadi mereka akan diberi masuk dan mengikuti program akademik di samping menjalankan program usahawanan itu. So ini satu perkara saya rasa sangat baru dalam negara, tapi telah dilakukan di tempat lain, ya. Dan saya rasa challenge-nya ataupun cabarannya adalah untuk memberi kredit kepada 2 tahun yang bukan akademik ini. That's very challenging lah, sebab dia akhirnya orang MQA akan tanya apa komponen akademiknya. Bagaimana kita nak mengijazahkan orang yang sebegitu. Jadi kita akan cari formula bagaimana aktiviti itu mesti ada satu, ya, kontennya, proses pembelajarannya dan juga proses penilaiannya. Itu yang kita akan lakukan dan sedang lakukan. Dan saya rasa kita akan introduce itu dalam masa yang terdekat. Berapa student di UMK sekarang? Kita masuk ambilan September ni kita akan ada 10,000 pelajar di 3 kampus. Dan pelajar di Penggalan Cepa, Bacuk dan di Jeli. 3 kampus. Besut ni kita rasa macam, sebab antara tempat-tempat yang kita banyak ada anak angkat adalah di Besut.
perhubungan yang sangat sinergi dan sinonim. Macam saya rasa sebab dia punya jaraknya di Pacuk lebih dekat ke Besut. Jadi kita rasa sebab satu lagi sifat akademik ini kita melampaui kawasan. Asalkan dekat, asalkan boleh bekerjasama, dan tambahan lagi kita sangat percaya pencapaian akademik di kawasan Terengganu ini antara kawasan yang sangat berjaya dalam prestasi akademiknya. Contohnya hari ini kita ada sekolah rendah. Sekolah ini merupakan sekolah prestasi tinggi dalam negara. Antara sekolah yang awal mendapat status, sebab setahun kita bercadang hanya mengeluarkan 20 saja SBT, sekolah prestasi tinggi, dan ini merupakan salah satu daripada 20 tiap-tiap tahun yang dikeluarkan. Satu kejayaan yang sangat boleh kita banggakan. Kan yang Muhammad kan boleh respons tentang ada faedah boleh dapat dari UMK. Okey, sebenarnya saya mewakili pemimpin tempatan rasa teruja dengan komitmen yang diberikan oleh UMK kerana memilih Besut sebagai destinasi untuk mewujudkan kelab usahawan, terutamanya usahawan cilik, di mana yang Datuk Prof beritahu usahawan cilik ini adalah satu-satunya pertama di Malaysia, tak silap. So saya sebagai pemimpin tempatan rasanya amat teruja dan rasanya bangga di atas kerjasama, dan juga apabila tadi di mana yang Datuk Prof beritahu program anak angkat, maka kita melihat begitu beruntung penduduk-penduduk ataupun rakyat Besut yang bergiat dengan usahawan, kerana kita semua juga dibantu, akan diberi ilmu melalui UMK dan juga melalui pelajar-pelajar tersebut. Dan kita rasa connection antara Besut dan UMK boleh diteruskan, dan di mana yang Datuk Prof beritahu mungkin kerana bahasa yang sama, mungkin sebahagian ataupun border yang dekat, maka saya rasa saya tidak terlampau untuk saya katakan saya nak ucapkan jutaan terima kasih mewakili kepimpinan Besut kepada UMK kerana memilih Besut. Payungnya kita kena rekod. Payungnya adalah prospek. Itu payung besarnya. Dan dalam prospek itu kita ada program-program khusus. Kita ada banyak segmen, yang sekolah rendahnya, sekolah menengahnya, pelajar-pelajar universiti, belia, dan juga komuniti saya keseluruhan. So rantaian ini kita lakukan program-program di bawah tujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat setempat. Majoriti usahawan apa? Semua SME, banyaknya SME. Banyak yang apa? Mikro, ya. Okey, terima kasih banyak. Ya.